بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang ni sama-sama kita mengangkat setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu di dalam surau ini. Surau ni kita sampai, kita selepas masing-masing dengan pekerjaan masing-masing sibuk dengan pekerjaan untuk diri sendiri dan keluarga, tapi dalam masa yang sama Tuhan izin dekat kita sikit dalam masa 1 jam untuk kita dapat sesuatu tentang Al-Quran ataupun sesuatu tentang modul bagaimana nak buat manusia. Kalau kita beli kenderaan, macam Modernas keluarkan kenderaan, mesti ada di dalam setiap pembeli setiap pembeli, setiap penjual dia akan sediakan kepada pembeli, dan pembeli akan melihat katalog. Katalog tu adalah bagaimana cara nak menggunakan kenderaan yang dijual oleh penjual. Dan pembeli tadi tengok, dia pandukan dengan katalog tadi, maka motor tadi akan terjaga sampai pada tempoh yang dijanjikan dan selamat. Begitu juga dengan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala buat semua perkara itu ada dia punya katalog dia. Bagaimana Allah Ta'ala buat? Kalau kita tengok semut, kan, semut Allah Ta'ala buat dia apa motif dia untuk manusia. Kalau kita tengok semut, dia jalan, dia bertemu dengan semut sama-sama, dia berhenti macam bagi salam. Orang kata semut bagi salam, seolah-olah macam tu. Tapi bila kita kaji dulu yang Allah SWT sebut satu ketika dulu surah An-Naml, yang mana dalam Al-Quran ada surah An-Naml, surah yang menceritakan tentang semut, bagaimana dialog Nabi Sulaiman dengan semut. Bila kita tengok situ, rupa-rupanya semut ada sistem. Tapi hari ini Allah Ta'ala bagi dekat kita ilmu yang luas, sehingga kan manusia mampu mengkaji dan melihat kehidupan semut lebih dekat dan dalam. Hari ini manusia tahu tu dia semut, rupa-rupanya dia ada sistem. Dia keluar daripada rumah dia, pada setiap hari dia akan cari makanan. Tak sekok pun yang boleh makan dulu. Balik masuk dalam gedung, barulah diagih-agihkan. Siapa yang menciptakan segala itu? Hari ini kita terjawab apabila semuanya itu Allah Ta'ala buktikan dengan mata dan kepala kita. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada kita, kepada semua keluarga pekerja Modernas, daripada peringkat manager, daripada peringkat staf dan juga semua yang hadir pada petang ni. Kita nak teroka satu tajuk yang diamanahkan pada saya, tajuk macam mana kita nak mencintai Al-Quran. Bagaimana kita nak dapatkan Al-Quran. Kan kita tajuk dia mendampingi Al-Quran. Damping. Maksudnya damping ni dia akan ada pupuk. Itu istilah damping. Maksudnya kita mendampingi, kita memupuk dia
Sama ada kita pupuk dia 1 hari 1 jam, 1 hari dia 1 jam je kita ambil, ataupun 1 hari 1 live, ataupun paling kurangnya kita pupuk dia, kita dengar 1 hari 1 surah. Tak baca, kita dengar, maknanya pupuk. Ataupun kita kata mendampingi. Yang mana hari ni manusia, kalau kita lihat hari ni ramai umat Islam mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ni kan Maulidul Rasul, semua orang sama Maulidul Rasul, semangat sungguh-sungguh, pusing bawa spanduk kan, pusing kampung, pusing pekan, tak kira tempat, semua pusing cintakan Muhammad. Tapi kalau kita tengok balik, cinta Muhammad, apa yang dikata cinta Muhammad? Bila cinta mesti kena damping, kena tiru kekasih. Orang kalau dia cinta kekasih dia, dia mesti tahu apa yang kekasih dia buat, apa yang kekasih dia suka, apa yang kekasih dia tak suka, dan akhirnya apa pesanan kekasih dia, apa yang kekasih dia tinggal dekat dia untuk sebagai, kalau sekiranya kamu rindu dekat aku 1 hari nanti, kan, kekasih dia tulis kat surat tu kan, tengoklah pokok depan rumah yang kita ukir tu ada tanda love aku dengan hang. Contohlah. Ni dah bukan itu. Dia tinggal, dia kata apa dalam khutbah terakhir dia, sesungguhnya syaitan tidak berjaya menyesatkan kamu di dalam perkara-perkara yang besar. Bila Islam sampai, Islam dah selamatkan manusia daripada perkara-perkara yang besar. Sebab tu bila hukum tu ada, Nabi kata dalam khutbah terakhir dia, syaitan tidak mampu lagi untuk menggugatkan kamu untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Tetapi berhati-hati, dia cuba mengganggu kamu dan menggugat kamu dalam perkara-perkara yang kecil. Kita tak perasan hari ni kita mula bertikai habis dah. Orang hari ni mula bertikai tentang selawat umati tu, betul ke? Ada yang kata umati tu Nabi tak kata pun. Mula bertikai perkara-perkara yang kecil, mula timbul perkara-perkara yang kecil. Bab tahlil tak boleh, boleh, mana boleh, haram, bidah. Dah buat lama dah. Mula bertikai perkara-perkara yang kecil. Ni kata Nabi SAW, akhirnya bertikai perkara-perkara yang kecil, sehingga kan perkara-perkara yang besar mereka tersilap dalam melihat seolah-olah perkara yang kecil. Hari ni yang tertinggal masyarakat Islam hari ni, tertinggalnya Al-Quran dan juga solat. Nabi kata, sayati zaman al-Islam ala ismu wal Quranu ala rasmu. Akan sampai satu zaman nanti Islam, kamu akan tengok Islam tanya tinggal nama. Nama dekat orang, nama ramainya, nama Fatimah, Aisyah, nama seperti isteri Nabi SAW, namanya Ibrahim, namanya Idris, seolah-olah nama seperti Nabi-Nabi. Tapi hanya tinggal nama. Sebab Al-Quran ada rasmu. Quran duduk di rumah dia, tapi duduklah resam je. Dia penjara dalam almari. Dia letak hias cantik tu, orang main tengok, ni Quran mana ni? Ni Quran Rasul Osmani baru bertajwid. Hak ni pula ni prakata, hak ni pula. Tapi tidak pun dia membelek, menilai yang kata Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah kamu tak ambil tadabbur, belek dia, belek. Kita ni orang Melayu kena belek, Jawi tu kena cari pula terjemah Rumi, cari belek. Dia cerita apa? Dia cerita semut. Semut, gajah. Apa Quran ni? Sampai cerita gajah. Kalau kita belek, lepas kita belek, kalaulah kata Tuhan, kalau selepas kamu belek, kamu akan dapati jika kamu walau kana min 'indi ghairillah, kalau dah dia bukan daripada Tuhan, kamu akan tengok apa yang kamu belek tadi bercanggah satu sama lain. Tapi Al-Quran tak bercanggah. Al-Quran simple. Allah Ta'ala bagi manusia boleh hafal 30 juzuk. Mana ada dalam dunia ni manusia itu ada memori 6,666 ayat. Kalau kita fikir logiknya, memori itu duduk dalam minda dia. Tak cukup hati dia.
akhirnya apa yang akan berlaku dekat dia? Kata Nabi SAW, man arada dunya fa'alaihi bil Qur'an, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil Qur'an, wa man arada bainihima fa'alaihi bil Qur'an. Siapa nak dunia? Nabi kata satu hari, siapa nak dunia? Semua angkat tangan. Kalau kamu nak dunia, kamu kena ada Quran, Nabi kata. Lepas tu Nabi tanya lagi, siapa nak akhirat pula? Angkat tangan lagi ramai. Kalau nak akhirat, kamu kena ada Al-Quran juga. Lalu Nabi tanya yang ketiga, siapa nak dunia dan akhirat sekali? Angkat tangan semuanya. Lalu kata, fa'alaihi bil Quran. Apa yang hebatnya Al-Quran? Apa yang hari ni orang tengok Al-Quran tu, orang tak nampak nilai dia. Sebab orang melihat Al-Quran itu kerana dengan kejahilan. Cuba kita lihat dengan kita mahu, kita lihat dengan kita menilai daripada permulaan, daripada nuzul dia, turunnya Quran. Kalau kita tengok zaman dulu, masyarakat jahil masyarakat tu, zero. Masyarakat tu dah sampai satu tahap bunuh anak. Kejam sungguh masyarakat tu. Sehingga kan masyarakat tu, ini cerita gambaran Arab satu ketika di jahiliah dia panggil, zaman kebodohan. Melayu ada zaman kebodohan, betul kan? Kita pun ada zaman kebodohan kita. Masa kita mana masa tu pakai cawat semua. Macam Tarzan. Hari ni kita tengok orang asli kan. Kita tengok orang asli lah. Dulu aku orang asli serupa. Mana ada orang plastik no? Semua asli. Maknanya bila kita tengok, kita nilai masyarakat yang digambarkan oleh Allah Ta'ala zaman jahiliah. Dulu masyarakat yang dahsyatnya, perempuan habis. Perempuan pada zaman tu tak ada harga. Perempuan pada zaman tu lahir saja, seronok kali, siapa nak beli? Dapat ayam mana nak beli pula. Lepas ni dia jadi penari jelek di tempat aku. Tengok nari cantik sikit, jual kat raja. Raja beli, kaya kawan tu pasal boleh belah raja bagi gundik-gundik perempuan cantik. Ni zaman tu. Sehingga kan masyarakat zaman tu fobia. Sebab fitrah manusia tak boleh. Fitrah manusia, kalau sekiranya dia makan, akhirnya dia fikir agak, benda apa walaupun sedap, tambah tak sedap lagi. Kau keluar, pahit, apa, pahit, benda apa bagi, tambah sedap. Kau sedapnya, sedap lah boy, benda apa bagi, aku sedap kan. Maknanya manusia akhirnya akan menilai. Fitrah manusia sendiri tak boleh terima bila anak dia jadi pelacur. Tak boleh terima. Siapa pun, Islam ke bukan Islam ke, mana dia tengok anak dia hina, lahir dia nak anak dia berjaya. Dia nak macam mana seekor binatang yang Allah Ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran. Yang Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, aku baru turun satu nikmat je, semua pada aku ada 100 nikmat yang aku campakkan atas dunia ni, satu baru. Sehingga kan kamu boleh melihat seekor anjing, bila dia jalan dengan anak dia jatuh dalam parit, apa dia buat? Dia tokak pula. Kamu boleh lihat. Sehingga kan kamu boleh lihat seekor binatang, macam rimau, macam mana ketika dia menyusukan anak dia, dia baring. Asal tak? Allah Ta'ala kata tu baru satu nikmat, ada 99 lagi pada aku. Bila fitrah manusia ni dapat dilihat, akhirnya manusia mula buat apa? Daripada jadi terseksa anakku jadi pelacur, start bunuh anak. Termasuklah dengan khalifah kedua selepas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Seorang lelaki yang garangnya pada zaman tu, gundik ramai, tiba-tiba dapat anak perempuan, malu, tak boleh, nama aku nanti habis. Satu Mekah ni, orang lelong, orang canang, dia pergi tengah padang pasir, dia korek tanah, dia tanam anak perempuan dia hidup. Ni Umar. Tapi setelah dia jadi khalifah yang kedua, dia duduk di depan beranda rumah dia. Setiap petang dia akan buat dua perkara, iaitu ketawa sungguh-sungguh dan menangis sungguh-sungguh. Dia menangis sebab kerana zaman jahiliah dia. Ketawa dia kerana dia pernah makan Tuhan dia. Dia buat Tuhan dia daripada buah. Jalan, makanan habis. Nampak macam mana? Makanan habis.
Adalah contohlah beli buah cantik sikit, tu ukir jadi bentuk orang. Hakikat dia buah. Jadi jalan makan, tiba-tiba makanan dah habis dah. Tengok Tuhan dia buah ni. Akhirnya kata Sayyidina, aku makan ambil Tuhan aku lapar tu, mati mampus Tuhan aku. Allah, bodohnya aku zaman tu. Aku buat Tuhan, aku makan Tuhan. Sebab tu dia gelak sangat-sangat. Ini terjadi. Akhirnya bila manusia ni dah kembali kepada zaman jahiliah yang sangat dahsyat, Allah Ta'ala selamatkan manusia tahu dengan apa? Satu je, Al-Quran. Kita tak perasan Al-Quran ni punya hebatnya. Dalam banyak-banyak mukjizat yang Allah Ta'ala turun daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, hanya satu saja yang paling besar. Dan satu yang paling besar ini pada insan yang paling mulia, yaitu Al-Quran Karim kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi lain semua mukjizat dia benda tau. Nabi Musa tungkat, Nabi Nuh, Nabi Daud tangan dia boleh pegang. Suara dia merdu sampaikan burung terbang ni nak pergi cari makan ni, dengar suara Nabi Daud, berhenti dulu, terlupa anak dia lapar. Terlupa sebab apa? Sedapnya suara Nabi Daud. Allah Ta'ala bagi dekat dia tangan dia, sampai sehingga Allah Ta'ala bagi terlalu lemah lembutnya tangan Nabi Daud. Dia pegang saja besi yang keras lembut, tu dia bagi besi. Nabi Daud Allah Ta'ala bagi. Antaranya Nabi Musa, Nabi Isa. Kalau kita tengok Tuhan bagi dekat Nabi Isa, sampaikan Nabi wa ubri'ul akmaha. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Dia pergi dekat orang buta, dia sapu muka lah. Dia pergi dekat orang bekak, dia tiup je, ingat balik. Sampaikan Allah Ta'ala bagi dekat dia punya hebatnya wahyu yang Allah Ta'ala bagi, mukjizat yang kubra yang Allah Ta'ala bagi dekat Nabi Isa. Dia boleh pergi dekat mayat yang mati, dia sapu je muka, bangun mayat tu. Antaranya Allah Ta'ala rakamkan bukan Nabi Musa, Nabi Isa yang Allah Ta'ala rakamkan kepada kita. Allah Ta'ala rakamkan tentang Nabi Musa yang kita dah baca dalam surah Al-Baqarah. Sapi betina, cerita yang best, indahnya, hanya nak menguji iman manusia. Waktu tu tengah orang duk semayang dah ni, dia semayang dah dengan Tuhan. Tuhan nak uji, ikut aku Tuhan. Hang tengah duduk jadi jahat kan? Jadi baik kan? Aku akan uji hang. Dia ni baik jadi jahat, dia ni jahat jadi baik. Itu bukan nilai manusia. Yang nilai adalah Allah Ta'ala dengan kehendak dia. Bila dia buat, sebab itu dia kata yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ada lagi sebut wa yudhillu man yasha wa yu'izzu man yasha. Dia boleh muliakan siapa, dia boleh hinakan siapa, semua dia boleh buat. Bila dia boleh buat, Allah Ta'ala dah bagi dah dekat manusia ni. Masa zaman Nabi Isa sampai satu tahap dia sapu orang boleh bangun. Nabi Musa hanya ambil ekor lembu tu tibai dekat mayat kan. Cerita dalam surah Al-Baqarah, mayat tu bangun, bagi tahu siapa bunuh dia, sekian, kemudian mayat tu mati balik. Cerita tentang sapi betina. Semua tu dah besar dah hebat dah. Tapi mukjizat yang paling hebat nampak dekat Nabi kita Muhammad SAW. Apa jadi dekat dia? Seluruh hidup dia jadi mukjizat. Bukan tungkat, bukan tangan, seluruh hidup dia jadi mukjizat. Sehingga kan dia tinggal dekat pesanan terakhir dia kata apa? Sesungguhnya tidak ada Nabi dah selepas aku ni, dan tidak ada Rasul dah selepas aku. Dan sesungguhnya kamu akan berhadapan dengan satu zaman, dan zaman itu akan berubah dan berubah. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, in tamassaktum bihima lan tadillu bihi abada. Jika hang pegang, hang takkan sesat sampai bila-bila. Dia bagi kunci best kekasih bagi dekat kekasih. Daripada kekasih kepada kekasih. Kenapa Muhammad dicintai? Ingat, kerana Muhammad menyintai kita lebih daripada kita menyintai dia.
Hebatnya dia. Sampai dia bagi dekat kita benda penting. Aku nak mati dah. Anak aku sudah lah, orang lain happy lah. Tak. Umatku dulu. Umatku dengar betul-betul dia kata, aku tinggal 2 benda je. Sampai hidup pilih. Sampai dunia ni bertukar-tukar, maju teknologi macam mana pun, kamu takkan sesat. Peganglah daripada 2 benda yang aku bagi dekat kamu. Pertama kata Nabi, Al-Quran. Al-Quran. Simbolik kita fikir Al-Quran waktu itu. Yang kedua dia kata apa? Sunnati, hidupku. Ni Quran, ni terjemahan dia. Dia bagi isyak dia. Nabi itu terjemah Al-Quran sehingga akan mukjizat terjadi dalam hidup dia. Sampai dia makan pun jadi hukum. Dia masuk tandas, cara dia buang najis pun jadi hukum. Cara kita macam mana nak lawan. Dia makan, dia kunyah sampai 40 kali. Orang fikir 40 kali ada apa. Akhirnya orang kaji. Rupanya penghadaman perut yang paling cantik. Dia jumpa dengan ayam, ketika tengah-tengah dia minum, tiba-tiba dengan sahabat dia, lalat jatuh. Dia kata jangan minum, tajam. Waktu tu 1435 tahun dulu. Kalau kita bincang zaman lah, dia sat mikroskop dulu, tengok dulu. Ni dah zaman tu. Tajam Rasulullah. Ya, tajam. Lalat. Dah tahu dah kata kawan tu orang najis. Tajam. Angkat. Kata sudah, okey buat. Sekarang kamu boleh minum. Rasulullah boleh minum ke Rasulullah? Ya. Sesungguhnya pada dua sayap lalat itu ada satu racun dan satunya penawar. Bila jatuh saja lalat ke dalam bekas minum kamu, racunnya yang pertama dulu jatuh. Tapi bila kamu kejam dia tawar habis semua. Subhanallah. Hari ini ramai orang masuk Islam bila kaji sejarah yang diungkapkan oleh insan agung ini. Banyak lagi, sehingga kan tanah kita ambil, kita sapu tanah aja bila kita sama. Semua itu Allah Ta'ala bagi dekat kita melalui orang yang menterjemahkan Al-Quran. Sidang hadirin yang dirahmati Allah. Bila sebut tentang Quran, saya sedikit sebanyak nak bawa dekat kita. Macam mana kita nak damping Quran, tip kita nak damping Quran. Sebab apa? Sebab masa yang terhad, kalau kita contoh tentang Al-Quran ni, tak habis. Sampai umur kita habis pun tak habis lagi nikmat dia. Tak habis. Saya baru dapat satu. Belum lagi 100 depan tu. Jauh lagi tu. Satu baru. Dan satu tu Allah indahnya. Sehingga kan kata Nabi SAW, Al-Quran ni bukan kata dia ni duduk dekat kita ni sebagai hukum. Satu ketika dulu dia sebagai tempat untuk berdebat. Try jumpa ngaji bahasa orang putih, faham Al-Quran cantik-cantik, cakap bahasa orang putih dengan masalah artis masuk Islam itu je. Saya belajar bahasa Arab, saya cakap dengan Jepun, dengan Korea, dengan China dalam bersembang mereka tentang Al-Quran. Masuk Islam, itu bahasa Arab tu kami dah tukar bahasa. Tapi kenapa kita tak tengok? Sebab Allah Ta'ala kata Al-Quran hujjatul laka aw alaika. Jaga Al-Quran tu hujah kamu. Kamu pergi mana-mana bawa dia hujah. Sampai kali nak semayang, boleh? Tak ada masalah, hujah. Mati, tak apa, saya boleh urus. Cuba tak ada, mati, macam mana? Tanam ni tak ada, keyakinan tak ada. Dia ajar dekat kita dah siap. Sampaikan semua sudut sehingga masuk kepada apa? Kepada diri. Bila Nabi kata, sebelum kamu nak tidur, kamu jangan lupa, kamu baca 3 qul dulu. Ataupun dia kata Al-Mu'awwidhatain, 2 qul je disebut di dalam tu, tapi ditambah jadi 3 qul. Ayat itu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Kamu baca 3, kemudian kamu tiup dekat tapak tangan kamu sapu seluruh badan kamu. Kata Nabi, sesungguhnya malam tu kalau kamu tidur, tak ada siapa pun boleh mendampingi kamu untuk dengan kejahatan. Allahu Akbar. Habis tu makhluk halus lagi, makhluk yang kasar pun lagi. Samanya Allah SWT bagi hebatnya Al-Quran. Jadi kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala turun dekat kita Quran ni 30 juzuk. Dia diturunkan pada awalnya daripada sejarah Nabi SAW, umur dia 40. Maknanya nak belajar Quran ni bukan nanti umur 4 tahun, kan? 40 kita bincang loh tua, kan? Nabi umur 40 baru start je Quran.
Hebat lagi Nabi Ibrahim bersunat umur 80. Paling jenuh. Dia bersunat umur 80. Nabi Ibrahim. Kalau kita tengok dalam kitab Bidayah wal Hidayah, Bidayah wal Nihayah, tajuk mula dan sudah. Siapa yang mula buat ni? Orang yang mula buat baju. Nabi Ibrahim orang pertama yang mula menjahit baju. Antara yang diceritakan dalam kitab Bidayah wal Nihayah. Antara yang Nabi Muhammad SAW sendiri dapat wahyu umur 40. Bila kita tengok umur 40 ni mula start dia baca apa? Avatar. Mula start baca Avatar. Kenapa baca Avatar? Nak memperlembutkan lidah. Kita nak memperlembutkan lidah. Sebab tu bila kita cakap bahasa Arab, kita cakap bahasa orang putih, kita cakap bahasa apa lagi, kita boleh cakap betul ke? Tak boleh pasti. Selagi mana kita tak mahir Al-Quran dengan betul-betul, kita ambil bahasa tak dapat dengan cantik. Bahasa Arab pun, kalau kita cakap bahasa Arab tapi kita tak boleh mahir dengan Al-Quran, bahasa Arab kita dia kata kita tekin. Cakap okey tapi berat. Macam teran tu. Jadi teran, kita pun puas duk rasa macam Arab dah. Rupanya dia tahan teran tu. Oh macam tu. Rupanya akhirnya bila kita tengok dalam Al-Quran, rupanya bahasa Al-Quran itu ditekan perlahan saja. Akhirnya Nabi SAW ajak dekat kita, bila turunnya wahyu pertama Iqra', dia kata dekat kita, baca aja. Sehari 2 line. Cuba baca sehari 2 line. Terus sebulan berapa? Dia ada 30 juzuk. 10 line 1 juzuk. Maknanya jadi 10 line kali dengan 30, jadi 300 line kan. 300 line kalau sehari kita buat 2 line, boleh dapat 2 bulan. Tidak, 2 bulan 30 juzuk. 2 bulan 30 juzuk. Itu kalau sehari 2 line. Kalau sehari selai, sopa je. Sebenarnya dia kena lalu, dia kena jalan je, dia kena jalan. Kalau kita kata kita cinta Muhammad tinggalkan kita benda penting. Orang yang arak-arak, saya kata tadi duk arak-arak, bila tanya tentang Muhammad tak kenal. Tambah yang paling sedih sekali, dia tak ada baca Quran. Dia kata saya cinta Muhammad, saya ni baca Quran. Tak ada. Hampir duk jauh, hampir duk hampir kanat. Kata cinta kekasih ni pengkhianat cinta. Mana ada kekasih yang boleh lupa tarikh lahir? Mana ada kekasih yang boleh lupa pesanan kekasih dia? Ini Nabi SAW ajak dekat kita. Bila mana start saja Al-Quran, kita ambil dia, kita tengok dia. Okey, dia ada surah, ada 114 surah. 114 surah ni kita tengok dalam Al-Quran ni unik tak unik? Dia ada dalam Al-Quran ni dia ada kisah. Dia ada 3 peringkat lah. Pertama dia panggil Tawil Mufassal. Tawil Mufassal ni panjang, jelas. Contoh surah Baqarah panjang sampai 200 lebih. Jelas sungguh sampai ayat 282. Kalau kita tengok dalam surah Baqarah 282, Allah Ta'ala contoh tentang hutang semuka. Ayat hutang semuka. Ayat lain semuka pun pasal ayat hutang semuka. Satu ketika turun dulu, orang semua bijak. Bila turunnya ayat hutang, terjawab sampai ke hari ni. Manusia payahlah. Nak kata terlepas dulu hutang. Kata saya tak ada hutang, saya dengan bank tak hutang lah, dengan ni tak hutang lah, dengan ni tak hutang, dengan Allah macam mana? Oh, saya ada tertinggal sembahyang waktu sekian. Oh, saya tersilap cakap dengan orang tua saya, terkasar, saya berhutang dengan Tuhan. Sebab apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا وَمَنْ يَعْمَلْ شَرًّا يَرَهُ. Dia kata siap dah buat baik besar tu dapat tengok esok, tengok. Buat baik apa pun dapat tengok, buat jahat apa pun dapat tengok. Dahsyatnya di dalam Al-Quran Tuhan bagi tahu dekat kita ayat hutang semuka 282 tu nak cerita kata manusia ni berhutang. Hari ni kalau kita tanya siapa yang tak berhutang, angkat tangan. Boleh angkat seorang dua je. Yang ramainya berhutang. Sebab itu 282 semuka. Daripada start atas tu sampai bawah, nombor di bawah 282. Subhanallah. Dia ajak dekat kita apa dia? Dia ajak dekat kita cara-cara nak berhutang. Tuhan ajak dekat kita cara-cara nak berhutang, kamu selamat. Al-Quran turun dekat kita
Dan dia ajak dekat kita cara nak berhutang. Sebab dia tahu masa zaman sebelumnya turun Al-Quran, manusia pun dah berhutang. Jadi dia ajak cara-cara berhutang. Dia kena ada saksi, dia kena ada hitam putih. Hari ni semua dunia menggunakannya. Subhanallah, hebatnya Allah Ta'ala. Orang bukan Islam tak mau guna ke? Dah guna lama dah. Dah guna lama dah. Tapi manusia ni faham-faham dah. Manusia ni sifat dia lupa. Manusia lupa diri bila mana dia berjaya. Sebab itu manusia tu kadang-kadang Allah Ta'ala uji dia senang, kadang-kadang dia boleh lupa. Sebab tu Allah Ta'ala sayang dekat dia, bagi sakit satu hari. Tengok dia seronok-seronok dengan kekayaan, dengan kemewahan. Tiba-tiba esok pagi tu bangun-bangun rasa Allah. Perkataan pertama pula Allah. Allah. Pasal apa? Demam panas. Allah. Tapi tanda Allah. Allah. Sebab apa? Kamu terlupa dekat aku, Ustaz. Aku ingat kamu. Aku ingatkan kamu. Aku ingat kamu tu senang. Tengok kamu senang tu, aku bagi kamu fikir. Ni aku ni. Kamu jangan lupa yang bagi semua ni aku. Aku boleh ambil dekat kamu bila-bila masa. Sebab itu Jepun bina teknologi yang lama. Hanya sekali tsunami saja, lalu cabaran dunia balik, cabaran dengan kerugian, cabaran bagaimana kita teknologi Jepun tu dah hebat dah. Kata Allah Ta'ala hantar apa? Ayat baru, belum angin, belum lagi dengan gempa. Kalau Allah Ta'ala kata dalam surah yang kita baca Al-Zalzalah tu, Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncang semuanya. Allahu Akbar, nak lari mana waktu tu? Kita tengok dalam YouTube, Tuhan tunjuk dekat kita, orang boleh rakam pula. Waktu tsunami tu gegak ni, kakak pegang ni, kakak pegang meja, kakak pegang meja, takut tu. Dia tunjuk dalam gambar tu. Hak yang duduk dalam ofis, tak apa hak dalam ofis, hak dalam parlimen. Hak dalam parlimen tengah debat tu. Nak sembang negara apa? Dia tunjuk. Tengok lah tu dah nampak kan. Ayat Allahu Akbar. Dia sapu kereta tu macam kita sapu sampah. Macam kita pergi kat semut, kita siram ayat seberah. Kereta jadi macam semut. Maka tu selepas selesai dia sudah orang pakai cari mayat, tengok tu Allahu Akbar. Macam sampah. Macam sampah dia buat kat kita. Tuhan boleh buat macam sampah di sana, jadi hampir terabuk mantu. Tapi Tuhan bukan buat dengan kejam, dengan sayang. Sebab apa? Sebab belum berakhir lagi, belum sampai dekat sini lagi nyawa kamu. Aku bagi peluang. Umur aku bagi dekat kamu tu pinjam. Aku bagi itu tubuh badan dekat kamu tu pinjam. Apa bukti kata pinjam? Sebab pinjam ni benda tu dia akan luput. Tarikh luput ada. Dia kata nak ni nak pinjam baju ni nak. Okey. 3 hari nak. Tarikh luput dia. Lepas 3 hari dia ambil balik lah. Macam tu juga dengan kita, dia bagi kalau apa? Okey, kalau putih. Nah, baju kalau putih, badan hang putih, apa semua cantik. Okey. Umur lama umur 50 tahun. Pinjam untuk 50 tahun je. Habisnya last kali dia tak ada apa pun. Tahu-tahu kesudahan dia, Allahu Akbar, hak putih dia terbakar habis. Kesudahan dia 50 pun. Ada kawan ni hitam, ya Allahu Akbar, Tuhan buat. Nah, bagi dekat hang pakai hitam. Lama sikit lah, 60 tahun. 60 tahun Allah Ta'ala bagi dekat dia. Nampak orang nampak dia hina hitam, tapi Allah Ta'ala tengok dekat dia. Allah Ta'ala kata, putih hitam tu kan ada apa pun. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tak tengok rupa barang. Allah Ta'ala tak tengok pun pada tubuh badan kita, tegak ke tak tegak ke, nampak lasak kan, tak tengok. Pangkat pun dia tak tengok. Yang dia tengok apa dia? Hati kamu bersih tak untuk aku? Kamu buat tak untuk aku? Kamu cari tak aku? Kamu terima tak apa yang aku tinggalkan? Aku ni Maha Rahman, Maha Rahim. Tiba-tiba kamu nak aku jadi Maha, nak jadi Maha apa? Mutakabir.
Jabarun. Jangan jadi macam tu. Bila aku Jabarun, aku tunjuk kat kamu. Tu Aceh. Tu di mana lagi? Di di Jepun. Ni dia tunjuk ni, semua dia tunjuk. Bila dia tunjuk ke kita, dia tinggal pula. Dia tinggal sayang lagi dekat kita. Sebab dia Rahim. Ada lagi Rahim ada kat dia. Dekat apa? Dekat orang beriman. Masa jadi kat Aceh tu 27 masjid tak repan pun. Buka dalam YouTube tengok, subhanallah, 27 masjid tidak pun tutup. Macam tak masuk akal je. Kalau kita bincang, memang tak masuk akal pun. Tidak? Takkan 27 masjid tak runtuh, sekurang-kurangnya runtuh dah 10-12 buah. Ni 27 masjid kekal. Calar saja. Yang mai habis semua keliling dia jadi macam padang tekukok tu. Padang jarak padang tekukok habis. Yang tinggal masjid 27 masjid, orang tengok-tengok balik, orang dah mula tahu siapa yang masuk dalam masjid hari itu semuanya selamat. Manusia cari juga masjid dekat nak mati no. Manusia cari. Manusia kalau pergi Thailand tu, mereka pergi kat Thailand, mereka ambil perempuan. Tapi nak makan, pergi cari kedai makan tu dia Bismillah Allah Muhammad. Pergi Danau tengok malam hari malam minggu kan, pelik banyak pelik K, banyak K. Danau P ada sikit, P pasal langgar kawasan oleh WW ni, main motor dia satu grup lah. Ada Penang ada juga sikit, ada sikit. Tapi bila banyak ni kita tengok motor tu dia banyaknya, kenderaan banyak ni, di mana habis ni? Pakat pergi ambil perempuan jalan ramai-ramai, seronok apa. Awak tak seronok. Dia umur 40, dapat budak 12 tahun. Seronok no. Seorang tu umur 70, dapat 20 tahun. Jalan syok. Tak panggil uncle pula, panggil abang. Tidak tempat dia panggil uncle, panggil Wan. Ni dah panggil abang. Okey. Dan gagah kuat jalan. Tak nak makan, cari kedai tulis Bismillah. Takut haram masuk ni. Ni duduk dalam. Takut sakit tubuh jadi haram mampu. Orang kita fikir macam tu, kita terlupa. Yang mana Allah SWT kata dekat kita, bila mana dalam Al-Quran ni ada tempat, kalau kita tengok Nabi Ibrahim, Tuhan bagi dekat dengan Tuhan juga. Dia panggil Khalilullah, Nabi yang duduk di langit ke-7. Langit ke-7 dia. Allah Ta'ala bagi dekat Nabi Ibrahim ni langit ke-7. Duduk di langit ke-7, dia kira paling tinggi lah. Itu paling tinggi lah. Tiba-tiba ada lagi paling tinggi, Allahu Akbar, boleh masuk Sidratul Muntaha. Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Ibrahim duduk di langit ke-7 punya hebat. Satu hari dia duduk, duduk sembang dengan Tuhan. Dia kata, Tuhan, macam mana kamu bagi hidup orang mati? Itulah kita sembang takkan tak rindu nak tengok Tuhan. Sembang dan telefon saja mana jadi. Boleh kita jumpa kat mana-mana. Boleh you hantar gambar. Dia macam tu lah. Ni Tuhan, saya dengar banyak kali dah, saya nak tengok muka Tuhan. Tuhan boleh tak? Tak boleh. Nabi Musa ada dalam Al-Quran ni juga, Allah Ta'ala rakamkan Nabi Musa nak tengok Tuhan. Selepas dia boleh bercakap, dia seronok lah, ya Allahu Akbar, aku boleh cakap dengan Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Tuhan, boleh aku tengok muka kamu? Lantarani Musa, kamu tak boleh tengok aku Musa. Kamu nak tengok aku Musa, aku nak tajalli dekat bukit dekat sebelah kamu. Kalau bukit tu boleh bersabar, boleh bertahan dengan penampilan aku, kamu boleh tengok aku. Bila Allah Ta'ala baru cahaya saja, baru timbul cahaya saja, bukit tadi jadi apa? Hancur. Sampai hari ni bila dekat Sinai, dekat Mesir, dekat Sinai tu, kita tengok ada, kita naik bukit sampai satu bukit tu, kita akan nampak lapang, seolah-olah patutnya ada bukit, tapi sudah tak ada. Itulah bukit yang mana nak melihat. Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi Musa bila Nabi Musa nak melihat Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim pun tak dapat. Apa bukti kita Nabi Ibrahim dapat? Nabi Ibrahim hanya boleh tengok macam mana? Qala awalam tu'min. Dia kata, Tuhan satu hari, kaifa arini kaifa tuhyil mauta. Tuhan, tunjuk saya macam mana kamu bagi hidup orang mati. Qala awalam tu'min.
Kamu tak beriman kah? Qala bala, bahkan Tuhan, walakin liyatma'inna qalbi, tapi saya nak tenang hati Tuhan. Saya nak tengok juga, sebab saya pun tanya lah sebenarnya buat Tuhan lah. Tuhan kata apa? Hampir panggil Isat, hampir ambil seekor burung, potong empat, hampir tak 4 bukit. Kita 4 bukit ni potong, paha sana, paha sini, ada. Panggil. Ya'ti nakasa'ya, tak dan nak panggil dah, cantum dah. Itu yang kita baca dalam Quran, kita baca dekat doa-doa kun fayakun pasangan. Kita baca doa dia kata bainal kafi wan nun. Ada doa kita baca bainal kafi wan nun. Dia antara kun tu, antara kaf dengan nun tak dah sampai lagi dah, cantum dah. Dah jadi dah. Maknanya Allah Ta'ala tu bukan dengan kehendak dia tadi, bukan dicipta dengan fikir. Kalau kita ni nak buat bangunan besar, kita ada kehendak, tapi kita ada apa? Fikir, kena berusaha. Tuhan baru kehendak, jadi dah. Allahu Akbar, jadi dah. Allah Ta'ala tunjuk dekat Nabi Ibrahim macam mana hidup tersungkok Nabi Ibrahim. Allahu Akbar, macam mana orang mati jadi debu, hancur betul tengah laut. Pakak cincang buah bagi makan kat binatang apa semua. Esok Tuhan tak boleh nak cari aku dah. Pesan kat anak dia kan, esok ayah mati, jangan lupa hancurkan ayah. Tinggal dekat Kedah sikit, dekat Kelantan sikit, dekat Johor sikit. Lepas Tuhan tanam sikit, bakar setengah. Tuhan cantum, tak boleh. Allah Ta'ala tunjuk macam mana Allah Ta'ala jadikan kepada Nabi Ibrahim. Ini semua dalam Al-Quran, 30 juzuk Al-Quran. Sikit lagi masa untuk kita ambil apa kesimpulan daripada saya nak bawa. Kita tengok kalau siapa yang bawa Al-Quran. Dalam Al-Quran kita ada tauhid mufassal. Saya kata tadi tauhid mufassal. Daripada tauhid mufassal ni kita tengok daripada awal ni, dia panggil tauhid mufassal, panjang jelas, macam-macam kisah dalam tu. Pasal tak yang orang kata afdaluz zikri, sebaik-baik zikir apa dah? Kan? Tengok Al-Quran, baca Quran. Apa beza Quran dengan zikir? Zikir satu makna, Quran banyak makna. Banyak sungguh makna dia. Sehinggakan Quran dengan zikir, sehinggakan zikir jarang berlaku kepada manusia hanya kerana dia hanya abid, dia bukan alim. Kita tak mau jadi orang abid, ahli ibadat je. Jangan jadi orang ahli ibadat je, sebab orang ahli ibadat ni kadang-kadang begitu sesat tengah ibadat. Bukan tak cantik ayam pen tu, mungkin saya kata dulu, dia mungkin cantik dah pada awal dia, sembahyang cantik dah. Tuhan bagi sikit dah, lah kali tergona. Alamak, turun mamat. Antau dah. Nabi ni ada 2. Satu hak dunia tu Muhammad tu, apa semua tu Nabi. Hak langit mampu jadi kerajaan langitan. Saya Nabi langit, siapa nak pergi jadi rakyat? Tak ada. Tu dia guna. Sebab itu kena ingat Abdul Qadir Jailani tengah sembahyang. Turun mai satu cahaya. Ni besar. Tengok cahaya tu, bunyi suara, inni anallah, aku Tuhan. Wahai Abdul Qadir, kamu kena ingat, aku Tuhan. Aku bagi dekat kamu, selepas Nabi semua, kamulah manusia pula yang paling mulia. Kamu ni Tuhan, api ni kata dekat dia, saya ni kata dekat dia, mulai hari ni kamu dah dikira ahli syurga. Maknanya kamu tak perlu sembahyang dah setelah ni. Nabi Qadir jalan ni duduk. Kata ada syaitan ni, syaitan ni duk main. Dia berkona kot tu sampai boleh cakap tu weh. Berhati-hati sebab abid tak sama dengan alim. Sebab itu al-alim, jadi orang alim ni orang yang menuntut ilmu. Sebab itu kata Imam Malik, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Jadilah orang yang mengajar. Itu nombor 1. Sebab apa kita kena jadi orang yang mengajar? Kita ada anak esok, pewaris kita ada. Kalau bayangkan kita buka sekolah, anak kita ngaji sekolah kita, senanglah kita tengok dengan kita hantar anak kita pergi sekolah orang. Balik-balik, loh pasal Medi ni, cikgu kata apa tu? Cikgu ni kena tombok. Jadi macam Allah ni. Tapi bila sekolah kita dah tahu, dah susun. Bayangkan, liman kata Nabi, itu yang pertama mesti dulu. Tak boleh yang tu.
muta'alliman, belajar untuk ilmu. Dia bawa buku, bawa nota, tulis dengan niat, ya Allah, aku nak belajar, aku nak belajar, aku nak belajar. Dia bagi tak? Dia kata apa? Allamal insana ma lam ya'lam. Jangan bimbang. Aku ajak manusia daripada dia tak tahu. Bukan guru yang main duduk, bukan siapa pun. Itu hanya yang main bagi tahu sebab apa? Itu aku bagi kat dia supaya apa dengar. Itu hak apa semua. Hak dia juga pun kena serupa. Sebab itu kata Imam Imam Ghazali, la tanzur man qala walakin unzur man qala. Unzur man qala wala tanzur man qala. Tengok apa yang diungkap, jangan tengok siapa ungkap. Saya tak ada apa. Saya keluar ni saya tak ada apa, tak ada sangkut kita di sini. Kita jumpa ni hanya kerana satu saja, kerana ukhuwah billah, kerana hati kita adalah hati yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi lagi, jangan jadi yang ketiga, ngaji pun tak apa nak reti tulis. Jadi yang ketiga, mustami'an, dengar si majlis ilmu, dengar. Macam mana kita kata maklumat tak ada langsung dengan maklumat ada sikit kan. Tu orang dengar, tu kata, oh dengar begitulah. Okey tak? Itu kira berita paling habis kan. Semalam insiden dekat Terengganu. Oh tu dengar, mati kan, ada mati tu, ada, betul-betul mati. Berapa orang? Baru dapat lagi maklumat sikit ni. 3. Ada siapa lagi? Ada budak muda tahfiz Quran. Apa yang Quran dah umur dalam 16 tahun ni guys, dalam apa? Kemalangan tu. Orang Bandar Perdana. Dengar. Kata Nabi tak boleh juga dengar pun tak apa nak reti. Allah malu Nabi dengar. Telinga bekak. Nasihat contoh. Muhibban, cinta, rindu, suka pada ilmu. Suka tengok orang ngaji ilmu Allah. Suka tengok orang pengabar Quran Allah. Ni tengok. Dia nak hidup macam mana ni? Esok dia nak gaji, dia nak kerja apa? CJ tak ada. Bahaya. Berhati-hati. Kita bukan Tuhan. Kita bukan boleh tentu rezeki kawan tu banyak mana. Allah Ta'ala kata dekat kita, kamu kan tahu rezeki. Rezeki kamu banyak mana. Berapa ramai orang yang miskin, aku jadikan dia kaya. Betapa ramai yang kaya, aku jadikan dia miskin. Kamu tak fikirkan Fir'aun yang pernah jadi Tuhan, aku kuburkan dia sehingga menjadi lisan. Hari ini bukti kita boleh tengok sendiri depan mata. Tak ada dah sejarah Fir'aun. Tak ada dah. Fir'aun tak ada dah. Hanya tinggal datang. Itu Allah Ta'ala tunjuk kaum Ad, kaum Samud. Kita boleh tengok juga di Petra, di Jordan. Kita boleh tengok jalan. Allah Akbar, jalan lebih kurang 3 jam, 4 jam. Boleh tengok sebuah kawasan yang menjadi sebuah perkampungan, semua bandar yang ketika itu manusia kemahiran dia adalah mengukir bukit dengan tangan. Ini dia kata-kata jadi rumah, kata-kata jadi rumah. Ni zaman yang Allah Ta'ala rakamkan. Dan jangan jadi yang kelima, kata Nabi, jangan jadi kelima. Yang kelima ni tak ada apa. Ngajar tak boleh, belajar tak mau, dengar tak, suka pun tak ada. Apa jadi dekat dia? Jahillah dia, rugilah dia pada hari kematian dia. Hari yang sangat menyedihkan bagi diri dia. Ketika itu dia masuk di dalam kubur gelap. Gelap sangat-sangat. Sunyi dia. Waktu tu dia masuk dalam kubur tu, dia jadi apa? Makanan kepada ulat. Ulat ratah dia seronoknya, tak dia nak buat apa. Tapi kalau dia jaga Al-Quran, dia jaga, Allah Ta'ala tunjuk banyak dah bukti. Banyak dah. Bukan kata dia tak reput. Kain kafan dia pun tak reput. Kain dengan dia mana dulu, kain dulu lah sepatutnya. Kain kafan pun tak reput. Dekat Johor baru ni dia nak pindah pun banyak. Dikatakan satu kawasan tu jumpa ramai. Korek-korek jumpa mayat yang mana dah berpuluh-puluh tahun dulu. Lama dah. Tapi masih lagi Tuhan tunjuk dekat kita kekal. Dengan masih lagi badan jasad ada. Tak ada pun satu pun. Isi tu ada lagi. Bukan tinggal tulang ni. Isi tu ada sekali. Sekali dengan kain kafan pula. Semua Allah Ta'ala nak jaga kita dekat seat. Kita nak ubah pangan. Kita jumpa juga dekat seat.
Ni Allah Ta'ala tinggal, itu bukan jauh, sekeliling kita. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam Quran, afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Semua kita tengok, kita balik tengok makna ayat sains ni. Hebat betul Tuhan cakap waktu ni. Kita tak tengok unta, tak tengok unta. Macam mana dia jadi? Unta. Sebab apa? Masa zaman tu orang banyak guna unta. Kalau naik unta banyak. Jadi Tuhan cakap benda yang dekat. Tuhan kan cakap jauh-jauh. Tuhan cakap tentang kata mayat tadi tak mampu ni bukan jauh-jauh. Dalam kawasan kita, pokok kita contoh dekat Sepanyol tu. Tak ada siapa nak boleh gambar kan. Ni dekat sini tak cukup lagi. Tekan dalam YouTube kan, mayat tidak rebut. Yo diri banyak tu Indonesia tu. Ni Allahu Akbar. Ini semua Allah Ta'ala tunjuk. Allah Ta'ala kata dekat kita, tak tengok kau unta. Masa tu orang boleh unta. Aku buat dia. Kalau bila naik unta, dia rasa syok kan unta kan. Dia memang relax. Senaman pinggang yang paling kuat sekali unta. Jaga bila dia turun bukit, dia lompat-lompat. Unta. Lepas tu Tuhan kata apa lagi? Wa ila samai kaifa rufi'at. Apa tak tengok kat langit? Rupa-rupanya bila naik unta nak tengok apa? Sebab apa? Wa ila jibali kaifa nusibat. Naik unta kawasan bukit keliling nak tengok apa? Kali kau ni bukit pula bukan macam bukit kita. Bukit kita boleh tengok tu kali ada. Kajik Fatimah ada. Ni bukit kita. Ni dia batu semua. Bukit kosong batu semua. Sampai kat Mekah tengok tujuh bukit Nabi Muhammad naik tu, Gua Hira tu, batu semua. Allah bayangkan batu semua. Dia nampak kiri kanan batu besar. Nak tengok apa? Jangan kita tengok langit lah. Waktu tu tengok langit nampak apa? Bintang. Allah buat akibat bintang bagi tunjuk jalan rupanya. Nak pergi rumah sana tengok sampai tahun ni jumpa bintang ni, warna 3 tahun ni, ambil kiri. Jadilah ilmu falak. Allah Ta'ala kata, wa kullu fi falaki yasbahun. Kita baca dalam surah Yasin. Semua cakrawala tu bertasbih. Kita tak perasan. Allah Ta'ala tunjuk lagi. Dia kata apa? Bumi tu datar. Ni semua dia kata. Kalau dalam surah An-Naba, dia kata dekat kita, apa duduk atas duit tau. Syok lah dia kata kita atas duit. Bumi ni macam duit. Betul? Kan? Ada siapa tidur terbalik? Tidur relax macam tanduit, angin sepoi-sepoi pula. Dia kata apa lagi? Dia kata sebelum dia nak contoh tentang kiamat, dia kata apa? Selepas dia sayang lamun semakan sayang lamun, alam naj'alil arda mihada. Ayat tu mahal. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah aku jadi bumi tu macam duduk tanduit? Wal jibala autada. Bukit tu pasak elok lah. Bila duduk tanduit tengok bukit lah. Bagai dekat sebelah. Wa khalaqnakum azwaja. Duduk atas bukit pun, duduk tepi bukit pun, kalau dengan angin sepoi-sepoi pun tak ada pasangan, tak best. Aku cipta kamu pasangan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Aku turun hujan pula. Aku naik tumbuh-tumbuhan. Semua ni Allah Ta'ala bagi dekat kita gambaran bahawasanya Allah SWT itu satu saja dia nak bagi dekat kita. Aku adalah pencipta. Bila aku pencipta untuk apa? Untuk satu saja. Kamu mesti patuh dan ikut apa saja yang aku buat. Sebab aku cakap tidak pernah pun aku memungkiri. Sebab itu dia kata la tukhliful mi'ad. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak pernah memungkiri janji dia. Jadi kalau kita tengok surah ni, kita tengok tawi mufassal. Yang kedua dia panggil wasit mufassal, pertengahan. Kita jumpa surah Maryam, kita jumpa surah Kahfi, kita jumpa surah yang sederhana ni, antaranya surah Ar-Rahman, antaranya surah Al-Mulk. Kita tengok jelas sekali dia kata yang ketiga dia panggil qasir mufassal, pendek jelas. Pendek jelas ni hak belakang-belakang kita jumpa juzuk 30 ni. Kenapa Tuhan buat 3 tu? Tuhan bagi dekat kita satu cara. Kalau kita nak baca, jangan baca tak boleh nak baca panjang, baca sederhana. Tak boleh baca sederhana, baca yang paling pendek. Sebab tu the last kali seorang Muslim sembahyang, Allahu Akbar, Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad. Habis tu atau dengan apa?
Inna a'tainakal kautsar. Bawah hak tu paling pendek sekali. Pendek kali. Hak tu lah. Dua surah tu jadi boleh pegang. Oh gila. Sebab dia ajar dekat kita untuk yang tiga ni adalah step untuk yang kedua. Kemudian step yang pertama iaitu tawil mufassal. Jadi apa lagi ada dalam Quran ni? Yang ada dalam Quran ni kita kena ingat dalam dia ada hukum tak banyak. Suku je. Hukum sikit je. 1/4 je hukum. Kisah yang banyak. Kisah banyak sungguh. Tak banyak kisah Nabi Musa paling banyak. Kisah Nabi Ibrahim paling banyak. Kenapa Musa dan Ibrahim banyak disebut dalam surah yang kita baca? Suhufi Ibrahim wa Musa. Kan dia contohkan. Nabi Musa duduk langit ke-6. Nabi Ibrahim duduk langit yang ke-7. Nabi Musa pun hebat antara yang tinggi. Allah Ta'ala pilih dia sebab apa? Nabi Musa antara Nabi yang Allah Ta'ala anugerah dia satu tanggungan besar. Dia bawa. Dan antaranya berkait dengan Nabi Musa iaitu Israel. Allah Ta'ala contoh Israel dengan Nasara. Banyak dalam Al-Quran lebih kurang 70 tempat. Dan sengaja Allah Ta'ala contoh tentang Israel ni. Sebab apa? Allah Ta'ala nak beritahu dekat kita, ini saja orang yang ingkar aku, yang jelas. Kan? Sebab dia sebut dalam Fatihah kita kan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdub ni murka. Tuhan murka sungguh. Tuhan bagi dekat mereka Nabi banyak sangat, sampai mereka tak syukur langsung dengan Tuhan. Bahkan mereka buat apa? Mereka bunuh. Allah Ta'ala rakamkan dalam surah Al-Baqarah. Mereka bunuh Nabi mereka. Bunuh. Allah Ta'ala hantar Nabi. Hantar Nabi. Allah Ta'ala tunjuk banyak sungguh dekat zaman Nabi Musa. Antaranya lagi Kristian. Yahudi dia kata apa? Allah Ta'ala rakam dalam Al-Quran. Sebab apa mereka sesat? Dia kata Uzair anak Tuhan. Dalam Al-Quran disebut Uzair anak Tuhan. Disebut apa? La tujahu dulu Uzair ibn Allah. Dia kata Uzair itu anak Tuhan. Sebab apa Uzair anak Tuhan? Sebab Uzair pergi dakwah. Tiba-tiba Tuhan suruh dia pergi dakwah, suruh dia pergi bagi risalah kepada satu kaum tu. Dia sampai-sampai dekat kaum tu tahu, rasa dia tak ada orang, seolah-olah kharab. Au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyah. Kosong. Sampai-sampai bayangkan Tuhan suruh perintah dekat kita satu benda yang tak logik tau. Sebab tu benda tak logik Tuhan suruh buat. Kalau kita buat akhirnya kita tahu kelogikan tu. Bila nama Uzair pipi tak betul Tuhan. Silap bagi arahan kah? Kan? Takkan nak suruh saya main kampung tak ada orang. Dia tak nanti bagi tahu dekat kawasan kampung ni, suruh mereka beriman kepada aku, suruh mereka solat kepada aku. Baik Tuhan, pergi. Sampai di kampung ni tak ada siapa pun. Kharab dalam bahasa Arab ni runtuh. Dah runtuh dia kampung tu. Terfikir dia. Kerana terfikir dia, Allah Ta'ala jawab, فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. Tuhan bagi dia mati lah 100 tahun. ثُمَّ بَعَثَهُ. Kemudian Tuhan bagi Qala kam labista. Kamu tengok, kamu duduk lama nak, kamu rasa kamu rehat tadi lama nak. Labistu yauman, satu hari. Au ba'da yaum. Rasa cukup Tuhan. Qala bal labista mi'ata 'am. Anda tidur 100 tahun dah Uzair. Ya ke Tuhan? Ya ke Tuhan? Tengok keliling, tengok kampung dah ada orang dah, penuh dah. Jangan bukan aku. Tak cukup lagi aku nak tunjukkan. Aku tengokkan bawa apa itu mai? Bawa makanan kan? Bawa kaldai kan? Fanzur ila himarik. Himar, kaldai. Walinaj'alaka ayatan linnas. Aku nak tunjukkan sebagai tanda kepada manusia. Aku cantum di depan. Cantum satu jadi kaldai balik jauh dia kata, anak Tuhan. Mati, orang lain mati dah. Jadi orang kata mati dah, suatu tahun tak jumpa. Kira tutup. Mana ada logik umur kan? Tak jumpa lama dah, dia hilang lama dah Tuan. Nak bagi harta tak boleh, dia hilang lama dah. Suatu tahun tak ada rekod cik. Mati dah. Orang Melayu kata 70 je. Hilang lama dah 70 ni selalunya miscommunication lah. Habis sebab kata Nabi SAW, umat aku akhir zaman sitinat atau sabahinat.
Umatku akhir zaman 60-an, 70-an je. Pasal kalau hati-hati sebab umur kita masih ada lagi sikit je bagi. Jadi kita carilah Al-Quran untuk sempurna dengan apa yang kita bicarakan pada petang ni. Nak contoh tentang Quran terlalu banyak. Kalau saya katakan kepada kita satu hari itu kita teroka dah, tak cukup. Tak cukup, terlalu banyaknya Al-Quran. Dan dalam Al-Quran ni kita kena ingat juga, di dalam Al-Quran ni kita kena ingat ada surah-surah penting, surah-surah best, dan surah sajadah, surah kalau perempuan nak lembutkan anak, surah Toha. Ibu ke ayah kan baca surah Toha. Kalau ditimpa masalah, musibah, pening, tension, hidup rasa ni, baca surah Kahfi banyak-banyak. Ya'tika sakinatan, kata Nabi, akan turun dekat kamu sakinah, ketenangan. Bayangkan seorang lelaki, dia bila dengar Nabi kata turun sakinah, baik, balik baca surah Kahfi malam tu dengan keyakinan apa yang Nabi kata. Baca dan baca sampai ke pagi. Dalam lebih kurang pukul 4 pagi, tiba-tiba kedengaran bising di luar rumah dia. Kaldai dia bunyi kuat, unta dia bunyi kuat, kuda dia bunyi, binatang apa dia semua bunyi. Dia terkejut. Dia pasal dia makin lama kalau dengar bunyi sekali tak apa, ni bunyi tak berhenti. Dia pun berhenti sat, dia pergi tengok ke tingkap. Dia nampak apa? Dia nampak awan. Dia nampak awan buat tingkap dia. Kalau kita buka, ni nampak awan, tak logiknya. Dia kena keluar tengok atas. Dia tengok awan betul duduk bawah. Allahu Akbar, terkejut dia. Allahu Akbar, tak betul awan boleh turun ke bumi. Dia berhenti surah tadi, takutnya. Kemudian cepat-cepat dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Selepas subuh dia sampai dengan Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, malam saya baca surah Kahfi, awan sampai turun ke bumi. Nabi kata, Mak, kasih apa kamu berhenti. Kalau kamu tak berhenti, hari ini semua penduduk bumi boleh pegang awan. Subhanallah, surah Kahfi. Surah Qul Allah Al-Ikhlas ni boleh cinta dia. Kita boleh cinta surah dalam ni. Kita boleh pilih surah yang kita suka, kita cinta dia. Kita duduk saja-saja kita baca. Contohnya antara surah yang cantik kita cinta Ar-Rahman. Antaranya cantik surah kita baca Al-Mulk. Al-Mulk tu dia lawyer. Surah Al-Mulk Sabar. Nabi kata ada 40 ayat di dalam Al-Quran yang siapa yang membacanya, yang beramalkannya, dia akan menjadi ya'tika syafi'an lahu yaumal qiyamah. Dia akan jadi syafaat kita pada kiamat. Tu ya. Akhir bantuan surah Al-Mulk tu tepi Tuhan. Surga Tuhan. Kita tak cakap masuk semua kamu ada cakap untuk kita. Ni surah Al-Mulk. Antaranya surah yang kita baca selalu di dalam hari Jumaat, surah As-Sajadah dan surah surah Al-Insan. Ini antara surah yang mana terbaik, surah terbaik. Cinta dia sebab ada seorang sahabat Nabi cinta dengan surah Al-Ikhlas. Saya kena ceritakan kepada kita, cinta kepada surah Al-Ikhlas. Dia ni tak boleh dia Qul Allah. Tak lebih Qul Allah. Memang jawab Qul Allah mai dah. Dia nak jadi imam, apa yang antara rakaat mesti Qul Allah ni. Umpama macam itulah zaman di Mekah dulu bunyi isu kawan tu. Tak lebih Qul Allah mai. Tak lebih Qul Allah mai. Sampai tension dia ni. Tak lebih Qul Allah dia. Rasulullah boleh tak? Boleh tak? Setiap kali sembahyang baca Qul Allah. Itu yang jadi Qul Allah lah ni orang ambil. Bukan masalah tu. Janganlah ambil itu saja. Ambil teroka banyak lagi. Tapi fadilat. Banyaknya fadilat tu hal bagi kat kita ambil. Kelebihan dia rugi tak ambil. Dia baru rasa ayam, baru dekat kaki. Okey tak? Faham tak lagi? Kata kaki sedap. Kaki lah sedap. Rugi. Dia tak try lagi dekat kepok. Dia tak try lagi dekat badan, dekat tengkok. Dia kata ayam ni kaki lah sedap. Sebab dia makan kaki. Itu umpama dia. Jadi Qul Allah ni Tuhan bagi dekat kita Al-Ikhlas ni sebab apa? Bila kau pergi tanya dekat Rasulullah dia ni baca Qul Allah sampai kami naik pedak. Tak tahu boleh tak Rasulullah? Tak, Rasulullah kata apa? Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bangkit esok bersama yang dicintainya. Tengah Rasulullah kata begitu, seronok lah kawan tu. Rasulullah tak mau lagi. Rasulullah panggil tu. Kawan tu ada.
Waktu ada main duduk sini Ustaz. Ni mereka komen banyak lah. Mereka kata lepas raja macam Allah. Sebab mereka mungkin lepas Allah. Ni nak tanya, betul kan lepas baca Allah selalu Rasulullah, saya cinta dia Rasulullah, saya dah jatuh cinta dengan Allah, saya dah jatuh cinta dengan ikhlas, saya dah jatuh cinta padanya ya Rasulullah. Dan Rasulullah kata tadi, almarhum ma'aman ahabba, seseorang itu akan bangkit bersama dengan yang dicintainya. Satu hari Rasulullah duduk dengan sahabat dia, tengah pagi-pagi tu ramai dengan sahabat dia yang penuh dengan di depan dia. Tiba-tiba pagi tu nampak matahari terbit tu macam tak terang. Rasulullah tengok, hari ini telah matilah orang yang mencintai Allah. Nabi boleh kata macam tu, hari ini dah mati dah orang yang cinta Allah. Sebab apa Rasulullah? Aku nampak malaikat turun daripada langit banyaknya hari ini kerana ingin menyambut orang yang mencintai surah Al-Ikhlas. Sebab itu Al-Quran kita cinta dia. Kalau kita hari ini kita masih lagi tanya dekat dalam diri kita, kita okey kata okey, kita je kena diri kita. Kalau kita okey kata okey, kita tahu jawapan dia. Kalau sekiranya kita nak carilah Al-Quran. Saya di sini ada satu kelas di sini bersama dengan teman-teman yang ikut. Siapa yang belum, jangan malu. Jangan malu. Nabi Ibrahim bersunat umur 80 tak malu. Ingat yang tu je. Nabi Ibrahim tak malu dapat anak umur 80-an. Nabi Ibrahim bayangkan pergi jalan awak, cucu lah. Cucu lah. Orang tanya macam tu kan? Dan anak jawab betul. Jadi macam tu Nabi Ibrahim sudah umpama itu, tapi mereka tidak malu. Sebab itu Allah Ta'ala kata dekat kita, tuntutlah ilmu daripada dalam buayan sehingga ke liang lahat. Nabi pesan siap, jangan kamu tinggal ilmu walau sedikit pun. Jadilah orang yang mencari. Jadilah orang yang mencari. Bila kamu mencari, pasti kamu temui. Tapi kalau kamu tidak mencari, kau pasti selama-lamanya tidak akan temui. Jadi sempena dengan ni, kelas-kelas saya di siapa yang duduk di Sungai Tani, ada juga kelas-kelas saya di Sungai Tani. Boleh cari masa. Saya ada masa. Kalau sekiranya saya ada masa, ruang-ruang dan waktunya, kita boleh berkongsi. Ingat satu saja, hidup Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran kehidupan. Mahanya Rasulullah sampai ke hari ini kerana orang menyintai Al-Quran. Mahanya Rasulullah SAW sampai ke hari ini dicintai, dipuja, dipuji. Hanya satu dia yang memuliakan dia adalah Al-Quran. Jadi masa kita istirahat, saya mohon maaf kalau sekiranya bahasa yang kurang, ilmu yang tak sampai kita target kita. Jadi saya minta maaf kalau tersalah terkasar bahasa. Apa yang kita kongsi, moga manfaatnya kita dapat bersama insya-Allah. Ingat kata Nabi SAW, ma la yudraku kullu, la yudraku kullu. Apa yang kamu tidak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Jadi saya akhiri dengan kata terima kasih kepada kita semua. Semoga kita berjumpa lagi dan insya-Allah kalau sekiranya ada masa dan ruang, kita boleh berkongsi pada masa-masa akan datang insya-Allah. Akhir kalam, wallahu a'lam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup dengan